Ini adalah tutorial 9. Component velocity for flow around cylinder is given as shown below. So UR sama dengan U 1 tolak R square over R square sin theta, dan U theta sama juga dengan U 1 campur R square over R square cos theta campur gamma per 2 pi R. So di sini diberi kita komponen velocity, tetapi di dalam salah satu komponen velocity ini diberikan nilai gamma. So kalau di dalam komponen velocity wujud nilai gamma membawa maksud ini adalah flow around rotating cylinder. So di dalam soalan ini mungkin sengaja tidak diberikan nilai rotating, tidak dinyatakan sebagai rotating cylinder kerana mungkin kita nak hint ataupun nak hidden pelajar. So saya harap pelajar dapat alert kalau ada gamma di sini, so maksudnya akan ada vortex. Okay, soalan seterusnya kita diminta untuk menentukan apakah stream function. So saya rasa pelajar boleh faham daripada dua velocity ini menggunakan Cauchy-Riemann equation kita boleh mendapat psi. Show that it is a irrotational flow. Okey, ini rumus berkenaan dengan irrotational flow. Kita dalam soalan tutorial yang pertama dulu pernah kita buat. Kemudian kita diminta untuk mencari stagnation point if gamma sama dengan 2 pi r, dan kita diminta untuk sketch the streamline. So kita pergi kepada stream function. Kita ada UR, dan UR ini mempunyai Cauchy-Riemann equation d psi over r d theta, dan kita samakan dengan rumus ataupun equation yang telah diberi. Kemudian kita kata apa yang boleh kita buat, kita bawa nilai d theta ni ke sebelah, kita kamirkan kedua-dua bahagian, kita boleh dapat nilai ini. Cuma yang pelajar kena faham ialah apabila kita kamirkan terhadap d theta, akan keluar pemalar, iaitu pemalar dalam sebutan FR dan pemalar dalam bentuk integer. Kemudian kita kata untuk soalan ini, trik ini boleh juga pelajar ingin reversekan balik. Maknanya tadi kita dah buat menggunakan d psi r d theta, UR. Kita menggunakan U theta pula. Okey, sama juga dengan negatif d psi over dr. So jadi kita bezakan psi theta ini dengan dr. So jadi kat sini kita kata kita akan bezakan juga dengan d dr. Boleh juga untuk kita mengira nilai fr. Okay, tetapi pada penyelesaian ini saya rasa saya bawa cara yang lain, iaitu kita biarkan sebutan ini dalam bentuk C ini sebagai equation 1. So apa yang kita buat, kita guna lagi satu komponen. Kita ada U theta, samakan juga dengan negatif psi dr, sama juga dengan nilai ini. Okay, kemudian kita bawa dr ini ke sebelah, kita kamirkan kedua-dua bahagian, kita boleh dapat nilai ini. So oleh kerana kita kamirkan terhadap dr, membawa maksud akan wujud satu pemalar daripada theta dan satu pemalar daripada integer constant. Okay, pertama kita beranggapan bahawa nilai constant ini selalunya sama dengan kosong. So maksudnya nilai C kita anggap sama dengan kosong. Tetapi untuk FR dan F theta macam mana kita nak buat? Jadi kat sini kita lihat. Okey. So jadi okey, so ni silap. Jangan anggap C sama dengan kosong. Saya terlupa untuk soalan ni. Okey, jadi apa yang kita buat ialah kita compare equation 1 dengan equation 2. So kita dapati bahawa kalau kita compare equation 1 dengan equation 2, ini dia. Kita dapati bahawa di dalam equation 1 ada sebutan d theta. Maknanya ada sebutan theta. Sebutan theta ini mungkin sebutan untuk f theta. Okay. Kemudian di dalam sebutan kedua, kita kata ada sebutan dalam sebutan r, ln r. Mungkin ini sebenarnya adalah fr. Okey, boleh nampak? So oleh itu kita kata kita masukkan, kita anggaplah kedua-duanya, kita mergekan equation 1 dengan equation 2 ni, kita mergekan. Oleh itu
kita masukkan nilai ini. Okey, so maksudnya kita anggap FR ni adalah gamma per 2 pi ln theta. So maknanya kita letak ini gamma 2 per 2 pi ln theta. Oleh itu tetapi negatif 2R 1 tolak R square semua sekali ini adalah kita anggap pemalar dalam bentuk F theta. Oleh itu tetapi di dalam rumus ini kita telah ada sebutan yang hampir sama, iaitu sebutan negatif UR 1 tolak R square over R square cos theta. Jadi maksudnya tak payahlah kita masukkan ini ke dalam ini. Okey, so maksudnya kita hanya menggunakan dua equation ini sahaja. Okey. So kemudian berkenaan dengan C. Okey, saya silap tadi, kita tidak anggap C sama dengan kosong. Oleh itu kita perlu mencari nilai C dengan cara kita memasukkan condition, iaitu pada R dalam keadaan maksimum, R sama dengan capital R, so nilai psi sama dengan kosong. So apabila kita masukkan nilai tersebut, kita boleh mengira nilai C sebagai gamma per 2 pi ln R. So jadi kita dapat nilai C dan kita masukkan ke dalam C di sini. So apabila kita masukkan nilai C tersebut dengan nilai yang telah kita cari, gamma per 2 pi ln R, oleh itu kita dapati bahawa gamma per 2 pi ini ada di sini. So jadi apa yang berlaku di sini, kita kata kita boleh mergekan sebutan itu dan akhirnya kita mendapat sebutan ini sebagai kita punya total ataupun stream function untuk sistem tersebut. So maksudnya di dalam cara ini kita tidak menggunakan reverse derivation seperti yang sebelum ini kita buat. So kita menggunakan cara ini, maknanya kita menggunakan cara comparison di antara psi yang kita dapat daripada UR dan psi yang kita dapat daripada U theta. Okey, so kemudian kita kena buktikan, show that it is a irrotational flow. So di dalam irrotational flow, kita kena buktikan bahawa nilai zeta akan sama dengan kosong. Okey, jadi apa yang kita buat, andai kata kita ada rumus ini, kita perlu fulfill rumus tersebut. So jadi apa yang kita buat ialah kita telah mengira nilai psi pada soalan sebelumnya. Oleh itu, kalau kita nak cari D2 psi DR2, apa kita buat ialah kita bezakan psi ini kepada R2 kali. Mula kita buat D DR untuk psi. So, kita dapat satu jawapan. Kemudian jawapan ini kita buat sekali lagi D D psi over DR. So, kita boleh mendapat D2 psi over DR2. Dan seterusnya kita boleh mendapat d psi dr dan kita boleh bezakan d psi 2 kali kepada theta. So semua nilai itu kalau kita masukkan, kita akan dapati dia seperti yang tertera di bawah ini. So kita akan dapati bahawa nilainya akan sama dengan kosong. So andai kata nilainya sama dengan kosong, membawa maksud ia adalah irrotational flow. Okay, contoh penggunaan ini sebenarnya saya rasa saya telah tunjukkan di dalam tutorial di peringkat awal. So pelajar boleh melihat untuk membuktikan atau untuk menyelesaikan perkara ini. Kemudian seterusnya kita diminta untuk mencari koordinat sekiranya diberi nilai gamma sama dengan 2 pi r dan nilai r sama dengan capital R. Okey, so bila dia kata stagnation point di sini, ia berkait rapat dengan velocity yang kosong. So maksudnya pada stagnation point, velocity mesti kosong. Okey, selalunya yang saya cakap, UR tidak wujud. Kerana kalau UR wujud, molekul tersebut akan bergerak menjauhi bulatan. Okey, so jadi kita kata kita hanya fokus kepada U theta. Okay, kita pun dah banyak kali menyelesaikan masalah. So, kita ada rumus untuk U theta. Kita masukkan gamma sama dengan 2 pi r. Kemudian kita selesaikan. So, kita boleh dapat nilai ini.
Kemudian daripada nilai ini, kita boleh tentukan cos theta sama juga dengan negatif 1/2u. Okay. So, kemudian kita kata, kita assume u is in positive direction. So, maksudnya positive direction, maksudnya arah inilah. Okay. Kenapa kita anggap u adalah positif? Kerana kalau u negatif, dia jadi positif balik. Okay. So, jadi kita kata untuk mengurangkan kebarangkalian, kita anggap u adalah positif. Oleh itu, kita boleh tentukan hanya dengan melihat nilai negatif di sini. Jadi kita kira nilai theta adalah sama juga dengan reverse cosine negatif 1/2u dan negatif 1 lagi satu adalah negatif untuk reverse sin 1/negatif 2u. So jadi di sini saya harap pelajar boleh imagine. Saya rasa saya dah ada gambar. Okey, ia adalah seperti ini. So maksudnya kita agak-agaklah melukis satu titik di sini dan satu titik di sini. So nilai ini adalah nilai negatif. Okey, kalau katakan pelajar terkeliru, pelajar imagine sahaja. Okey, anda kata u ni sama dengan apa nama katakan 5 meter per second. So masukkan, kita dapat cos theta sama juga dengan negatif 1/2 darab 5. So kita dapat negatif 1/10 sama juga negatif 0.1. So kita carilah nilai angle theta tu untuk nilai negatif 0.1. So selalunya dia akan menggunakan ASTC. So nilai maknanya dalam keadaan ini nilai sin sahaja positif, dalam keadaan ini nilai cos sahaja positif, dalam keadaan ini semua adalah positif. Oleh itu kita kata di sini cos akan negatif dan di sini juga cos akan negatif. So jadi maknanya kita membuat kedudukannya adalah di sini. So saya harap pelajar dapat melukis dengan betul. Kita ada had laju di sini, dia naik ke sini dan dia keluar. So and then yang lain akan naik ke atas. So yang lain akan mengelak seperti itu. So saya harap pelajar dapat imagine untuk melukis apa nama tu had laju dengan streamline dengan tepat.